Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama saya Muhammad Dihya Sahlan dalam Berita Pagi Sabah edisi Selasa 16 Januari 2024. Baik saudara, kita mulakan dengan perkembangan banjir. Setakat 8 malam, trend semasa dilaporkan menurun dengan 4 pusat pemindahan sementara PPS masih dibuka menempatkan 274 penduduk terjejas banjir. Menurut kenyataan Sekretariat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sabah, di Beluran seramai 14 penduduk ditempatkan di PPS Dewan Serbaguna Beluran. Manakala di Paitan, jumlah penduduk kekal 99 orang ditempatkan di PPS Rumah Pengurusi JPKK Kampung Kokos dan PPS SMK Pamol. Di Senakan, jumlah penduduk dipindahkan di PPS Masjid Nur Iman Kampung Sungai Mamanjang juga kekal 161 orang. Sabah menyasarkan kedatangan 2.8 juta pelancong tahun ini. Menteri Pelancongan Kebudayaan dan Alam Sekitar, Datuk Christina Liew yakin sasaran itu mampu dicapai berdasarkan ketibaan 2.5 juta pelancong tahun lalu yang berjaya menjana pendapatan 4.6 bilion ringgit. We hope that we will be able to move towards this direction, and our Sabah Tourism Board will have to work very hard, and which they have even last week briefed me what their plans are. We'll be covering more destinations. We'll go to more countries to get them come over as tourists. Datuk Christina ditemui media di Kota Kinabalu ketika mengulas harapannya terhadap industri pelancongan Sabah tahun ini. Menurut Datuk Christina, Lembaga Pelancongan Sabah kini giat melaksana pelbagai promosi ke luar negara dengan beberapa destinasi menjadi tumpuan termasuk Eropah, Australia, China dan India. Kementerian juga secara agresif mempromosi pelancongan perniagaan dan mesyuarat, insentif, persidangan dan pameran MICE tahun ini bagi meningkatkan lagi ketibaan pelancong ke Sabah. Dalam masa sama, Datuk Christina berkata, program Sabah Malaysia Rumah Keduaku juga dijangka bermula suku pertama tahun ini yang mampu menambah jumlah ketibaan pelancong. Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Christina mengulangi desakannya supaya kerajaan negeri dan persekutuan melihat keperluan menaik taraf lapangan terbang di Sabah, terutama kemudahan di lapangan terbang antarabangsa Kota Kinabalu. Usaha menambah baik kemudahan itu amat mendesak memandangkan kemudahan sedia ada tidak mencukupi. Because we need to improve our airport facilities and increase the facilities so that we can call ourselves the second biggest airport, second busiest airport. We need that very badly. And I imagine, we foresee, JJ, we foresee 2024 will be a busy year. We will have more tourists coming. I don't buy this kind of facility. I don't buy. I would like to urge the government to start working on it. Datuk Christina menyatakan demikian kepada media di Kota Kinabalu ketika mengulas harapannya terhadap usaha menambah baik kemudahan di KKIA termasuk Tawau dan Sandakan. Sebelum ini, Datuk Christina telah membangkitkan masalah berkaitan pencahayaan lapangan terbang, penghawa dingin, tandas, troli bagasi dan sistem pengumuman awam yang belum ditangani dengan berkesan. Dalam sidang media sama, Datuk Christina mengumumkan Majlis Rumah Terbuka Tahun Baru Cina Kerajaan Negeri Sabah diadakan pada 10 Februari di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah SICC Kota Kinabalu. Beliau yang juga pengurusi Jawatankuasa Induk Sambutan menjangkakan lebih 10,000 pengunjung akan menghadiri Majlis Rumah Terbuka ini. Persatuan Kebudayaan Kadazan Dusun Sabah KDCA berharap kerajaan negeri dapat memberi perhatian terhadap dilema yang dihadapi penduduk asal tempatan di 7 daerah yang mendakwa telah diusir daripada tanah pusaka mereka. Presiden KDCA Tan Sri Joseph Pairing Kitingan berkata pihaknya telah menerima memorandum berhubung perkara itu semalam dan meminta pihaknya untuk membantu memperjuang nasib penduduk tersebut. Menurut Tan Sri Joseph Pairin, memorandum berkenaan telah dikemukakan oleh sekumpulan anggota Pertubuhan Kemanusiaan Malaysia yang membantah pengusiran secara salah daripada tanah yang mereka dakwa tanah pusaka. Beliau berkata 7 daerah terbabit ialah Tongod, Veterina, Tawau,
Tongod Minusu, Nabawan, Tenem, Keningau dan Ranau. Tan Sri Joseph Pairin berkata walaupun KDCA bersimpati dengan masalah yang mereka hadapi, namun pihak kerajaan negeri merupakan pihak berwajib untuk menyelesaikan isu tersebut. Justru yang penting di sini pihak kerajaan mengambil berat kerana pihak kerajaan ingin supaya mengurangkan masalah masyarakat di negeri Sabah, warga negara di negeri Sabah. Jadi oleh kerana itu kita bantu untuk menyampaikan hal ini kepada pihak kerajaan. Beliau berkata demikian dalam sidang media di Penampang. Katanya perkara yang sama telah dibawa ke pengetahuan kerajaan negeri, kerajaan persekutuan, yang di-Pertuan Negeri dan yang di-Pertuan Agong. Tan Sri Joseph Pairin turut mencadangkan agar kerajaan negeri menubuhkan pasukan khas untuk menangani isu rumit yang timbul di setiap daerah kerana terdapat 7 daerah yang terlibat dan setiap daerah memerlukan analisis yang betul untuk mempertimbangkan situasi yang berbeza. Ya, Dewan Bahasa dan Pustaka DBP Cawangan Sabah akan melaksanakan program baharu Apa Kata Kita dengan kerjasama Jabatan Penyiaran Malaysia Sabah selaras matlamat DBP dalam memperkasa penggunaan bahasa dan sastra. Pengarah DBP Cawangan Sabah Aminah Awang Basar berkata, program yang mengandungi 3 segmen itu dijangka akan disiarkan menerusi Sabah FM, Sabah VFM dan rancangan TV Kami Baini KBI bermula Februari. Dengan harapan pihak RTM dapat membantu kami untuk melaksanakan program yang kita namakan Apa Kata Kita. Jadi untuk program ni sebenarnya ada 3 segmen ataupun 3 subprogram yang lain, ya, iaitu Kenali Peribahasa Kita, Dendangan Puisi Sastrawan Negeri Sabah, Sepatah Kata dan juga Segar Minda. Aminah ditemui RTM selepas melakukan kunjungan hormat kepada pengarah Jabatan Penyiaran Malaysia Sabah, Salma Hashim, di Kompleks Bersepadu Kementerian Komunikasi Kota Kinabalu. Melalui kerjasama ini, Aminah berharap segala maklumat berkaitan dengan bahasa dan sastra, khususnya sastra etnik di Sabah, dapat disebar luas kepada semua peringkat masyarakat di negeri ini. Penggemar aktiviti ekstrim terutama melibatkan aktiviti pendakian gunung dinasihat membuat kajian rapi berkaitan lokasi selain mempersiap pertahanan fizikal dan mental. Ia penting bagi mengelak kejadian tidak diingini sekaligus memastikan cabaran sepanjang pendakian dapat diatasi. Itu nasihat Ketua Pendaki Puncak Merah di Pergunungan Himalaya Nepal, Jaistin Paul, yang baru-baru ini berjaya menawan Puncak Merah pada 25 Disember lalu selepas memulakan pendakian pada 17 Disember. Jaistin bersama 2 rakannya Florencia Grace Gainus dan Shatna Liu mencipta sejarah dan mencatat rekod menjadi kumpulan pertama dari Pulau Borneo yang berjaya menawan Puncak Merah, Nepal pada ketinggian 6,479 meter. Sebelum kita pergi ke satu tempat ataupun menghadapi sesuatu cabaran, memang gunung ini adalah sesuatu cabaran lah. Mendaki itu saja memerlukan physical, fitness, keupayaan mental juga. Itu kita semua kena kaji berapa jarak. Macam pendakian ke Merah Peak ini, dia memerlukan dalam 9 hari baru kita sampai ke base camp dan kemudian hari seterusnya kita ke high camp dan ke puncak lah. Dalam pada itu, beliau mahu kejayaannya bersama 2 rakan menawan Puncak Merah menjadi inspirasi kepada beliau agar tidak mudah putus asa ketika berdepan sebarang cabaran demi mencapai kejayaan. Justin berkata demikian kepada RTM selepas menjadi tetamu program Kami Baini di studio TV RTM Kota Kinabalu. Baik saudara, sekian dahulu paparan berita pagi Sabah kali ini. Menyusul selepas ini berita pagi Sarawak. Dari sungai hingga ke segara, Palestin pasti merdeka.